A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu ma nasina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fadil pengurusi majlis, tuan guru, para alim ulama, imam dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat sama-sama beriktikaf. Cuma mukadimah ini ana suka sebut, ya, ada 3 kerugian bagi orang yang masuk ke masjid, ya. Orang masuk masjid ni kalau kita tak jaga, kita akan rugi 3 perkara, ya. Kerugian pertama, tidak beriktikaf sepanjang masjid, tak niat iktikaf. Jadi setiap kali kita masuk masjid, jangan kita lupa, kerana kelebihan masjid ni ialah antaranya boleh beriktikaf. Tuan-tuan masuk istana tak boleh niat iktikaf, ya. Hebat macam mana parlimen pun tak boleh niat iktikaf, ya. Buruk macam mana masjid boleh iktikaf, ya, dapat pahala percuma. Kerugian kedua, mereka yang masuk ke masjid dan tidak sembahyang sunat tahiyatul masjid, sedangkan waktu dia masuk tu ada masa dia sembahyang sunat tahiyatul masjid, ya. Kerana itu kita berjumpa dengan banyak, ya, asar para sahabat Nabi dan hadis-hadis Nabi yang menggalakkan kita supaya menjaga sembahyang sunat tahiyatul masjid sebagai memuliakan rumah Allah, ya. Kerana rumah Allah ni dia ada istimewa sikit. Dia tak boleh kita macam rumah kita, macam balai raya, kita masuk-masuk terus duduk, tak boleh, ya. Tak boleh macam parlimen, masuk-masuk terus duduk. Rumah Allah ni dia ada adab. Masuk kena sembahyang sunat bagi menghormati rumah Allah, ya, tahiyatul masjid, ya. Yang ketiga, seboleh mungkin dapatkan saf pertama. Kerugian ketiga ialah mereka yang datang awal tapi tak dapat sembahyang saf pertama, ya, sebab dia memang tak pilih saf pertama. Ada orang mari awal, dia pilih duduk belakang je, ya. Tuan-tuan, seboleh mungkin dapatkan sembahyang saf pertama. Seboleh mungkin. Tak dapat saf pertama, baru saf kedua, ya. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang ada pada saf pertama, nescaya kamu berebut untuk dapatkan saf pertama. Kalau kamu tahu. Tapi Nabi tak beritahu. Kalau Nabi beritahu, tuan-tuan, bertumbuk kata imam. Bertumbuk. Nabi kata, kalau kamu tahu, kamu berebut dan kamu sanggup cabut undi, ya, sanggup cabut undi. Macam tuan-tuan pergi Mekah, di Mekah Madinah bulan Ramadan, setiap saf ni orang pasang letak untuk buka puasa, kan, safrah setiap saf tu berebut, tuan-tuan, undi. Bukan boleh mari letak-letak gitu, tak boleh. Saf 1 sampai saf 10 syarikat A, daripada 1 Ramadan sampai 5 bulan, 6 bulan orang lain pula, ya. Berebut masing-masing mendapatkan setiap saf, ya. Cuma Nabi tak beritahu. Kalau beritahu, saf masjid ni tidak panjang belakang, dia panjang macam ni, ya. Ya. Ambil contohlah, ni bukan hadis Nabi, ya. Kalau Nabi kata siapa-siapa yang semayang saf pertama 40 waktu berturut-turut dipermudahkan kahwin seorang lagi, apa macam? Mesti isteri duk bilang. Terus malam ni kita akan ambil beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan beberapa cabaran yang dihadapi oleh umat Islam di akhir zaman. Hari ini kita berada pada hujung dunia, ya. Beberapa tanda-tanda besar kiamat telah pun muncul satu demi satu, ya. Tanda-tanda kiamat itu dah muncul, ya, dalam dalam Sahih, ya, Tirmizi, ya, dan juga disusun oleh Imam Nawawi dalam kitab Hadis 40. Dia meletakkan hadis pada nombor 2. Hadis biasa, kebanyakan kita semua belajar hadis ni. Yang cerita seorang laki-laki datang jumpa Nabi,
ya, zata yaumin iz tala alaina rajulun syadidu bayadhi siyabi, cerita Jibril mari jumpa Nabi SAW, ya, pada satu hari, ya, dalam keadaan sahabat-sahabat tak kenal siapa mari ni, ya, nak kata dia orang yang musafir jauh tak ada tanda, sebab bajunya putih, rambutnya kemas. Orang musafir jauh ni dia baju kotor, kemudian rambut dia tak terurus, ya, ni tidak, ya, dan tidak ada tanda-tanda dia musafir. Wala ya'rifuna ahadan, kami tak kenal siapa dia ni, ya. Lalu dia masuk jumpa Nabi SAW, fa'usni rukbatayhi ila rukbatayhi wa da'a kaffayhi ala fakhizayhi, dia letakkan lutut dia bertemu lutut Nabi SAW, dan letakkan dua tangan di atas paha Nabi SAW. Ya Muhammad, ya, maka ditanya Nabi tentang apa dia, apa itu Islam, ya, apa itu iman, apa itu ihsan, ya, bila kiamat, ya. Dalam tanya banyak tu, antara ditanya apa dia, matas sa'ah, bilakah kiamat? Jawab Nabi, al-mas'ulu anha bi'alamin as-sa'il, orang yang tanya lebih tahu daripada orang yang kena tanya. Yang ni orang yang tanya Jibril AS, yang mari tu Jibril. Jibril mari berupa seorang laki-laki, muda, baju putih, berserban putih. Biasa itulah kebanyakan Jibril mari jumpa Nabi. Kalau orang tua bongkok, tu iblis, dia lain, ya. Lalu di antara yang Nabi sebut, antalidal amatu rabbataha, di antara tanda kiamat itu antalidal amatu rabbataha, seorang ibu melahirkan tuan-tuan dia. Seorang hari ni, seorang ibu bukan lagi melahirkan anak dia, dia melahir tuan dia, ya. Anak boleh harah mak dia, boleh suruh mak dia, ya, suruh jaga anak dia, bayar gaji tiap-tiap bulan, semua gaji. Dan orang yang dulu berkaki ayam miskin, ya, miskin susah, akan mendiami bangunan-bangunan tinggi, ya. Ini merujuk kepada bangsa Arab yang satu masa merupakan bangsa yang sangat miskin, ya, tak ada duit. Kaabah tu, nak membangunkan Kaabah tu satu masa dulu tak ada duit. Saudi ni tak ada langsung duit, buka saham kepada negara-negara Islam. Raja-raja Melayu ni ada saham dia, ada tanah wakaf keliling Kaabah masa tu. Sultan Pahang ada, Kedah ada, Selangor ada, dia offer untuk beli wakaf. Adalah tanah wakaf kita, ya. Miskin masa itu, raja-raja Saudi sangat miskin sebab tak ada hasil, ya. Hari ini Allah Ta'ala pertemukan dengan minyak, lalu mereka yang miskin duk bangunan-bangunan tinggi-tinggi, pencakar langit, hebat-hebat negara tu. Ni tanda dunia nak kiamat. Termasuklah kemenangan Donald Trump. Ini tanda besar kiamat. Ada orang tanya, minta komen saya macam mana. Saya kata baguslah, alhamdulillah, bagus. Bagi saya kemenangan ni satu benda yang sangat baik bagi orang Islam, ya. Pasal apa dia baik? Sebab dia jahat, ya. Amerika ni siapa-siapa pun jahat, mana ada Amerika baik? Hillary Clinton ke menang ke, Donald Trump menang ke, semua jahat, semua anti-Islam, semua musuh Islam. Syarat nak jadi presiden Amerika ni mesti dapat restu Israel. Tu syarat. Dua-dua jahat. Cuma mana yang kita yang bagus daripada kita tahu orang jahat ataupun nampak baik tapi jahat. Kan? Ya, nampak baik je, bersalam je, tapi sapu Allah 2.6, 3.2, 2.4. Contoh. Daripada yang memang kita tahu dia mari itu, memang kita kenal dia jahat dah. Bagi saya lah, tak tahulah. Nabi sebut dalam hadis, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah akan tolong agama Islam ni dengan kadang-kadang dengan tangan orang jahat di kalangan kamu. Orang jahat ni sebagai cara Allah nak tolong memenangkan Islam, ya. Sebab tu tuan-tuan, orang tua-tua kata ribut kuat macam mana pun, beruk ke atas pokok, mana pernah jatuh. Tuan-tuan pernah tengok tak ke jatuh pokok? Ribut punya kuat, jatuh habis, beruk ke ada? Tak ada. Ribut kuat ke tak jatuh, beruk tak jatuh. Tapi angin slow ni, ni. Ni bahaya. Orang panggil angin selok-selok ke. Tu. Angin slow tu. Kecil mata, boom jatuh. Tu, angin brim. Tu bahaya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dengan tekanan Islam tak pernah kalah.
Islam tak pernah kalah dengan tekanan. Islam kalah dengan cara lembut, ya, cara halus, ya. Sebab tu kalau kita tengok sejarah pertembungan, bila berlaku pertembungan, dia akan berlaku kebangkitan, ya. Bila berlaku pertembungan, mesti akan berlaku kebangkitan. Sebab tu Allah sebut falaula nafar laula apa ayat tu, kalaulah manusia tidak berlawan, ya, kalau kamu tidak berlawan satu sama lain, laula daf'ullahu an-nasa ba'dahum ba'dha la fasadatil ard. Kalau manusia tidak berlawan satu sama lain, akan rosak muka bumi. Kan ayat ni pelik ni. Allah kata kalau kamu tak berlawan, rosak muka bumi. Kalau lawan, baru tak rosak. Sebab tu kita lawan. Ulama-ulama membahas ayat ni, dia kata kenapa? Kerana kalau orang baik membiarkan kemungkaran berlaku dalam masyarakat, dalam negara, rosaklah muka bumi. Kita duk tengok, kita yang semayang tak tinggal tengok buat benda mencuri, bagus, ya. Tengok rasuah, kita buat tak tahu. Kita tengok orang durhaka, buat tak tahu. Akhirnya bumi akan rosak. Hasil lawan itulah menyebabkan berlaku pertembungan ni. Pertembungan memang siasa berlaku lah, ya. Allah Ta'ala buat ni, dunia ni pun dalam bentuk macam tu, ya. Bila ada siang, ada malam, ada panas, mesti ada hujan, ya. Ada ribut, mesti ada kilat. Dan setiap kali kilat yang memancar, dia akan cas positif, dia tidak cas negatif, ya. Dan semua pertembungan ni sebenarnya melahirkan kebaikan. Terkadang bila ada pertembungan, dia ada jalan keluar. Jalan keluar tu menjadi kebaikan. Itu yang datangkan kebaikan, ya. Jadi oleh kerana itu Nabi SAW menyebut innal islamu bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Qalu ya Rasulullah wa mal ghuraba? Qala allazina yaslihuna inda fasadin nas, ya. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, Islam ni bermula dalam keadaan yang gharib. Gharib makna pelik, dagang asing, tu gharib. Lawan arus tu makna gharib. Di tengah-tengah masyarakat semua berhala, Islam datang mengharamkan semua berhala. Di tengah orang minum arak semua, Islam datang mengharamkan arak. Kan dia lawan arus tu, ya. Dan bermula dengan gharib, dagang. Nabi seorang, Nabi bawa Islam ni pergi merayu seorang pergi jumpa, ya. Nabi ambil peluang, nampak je Nabi jumpa, ajak masuk Islam, ya. Ada yang terima, ada yang tak nak terima. Musim haji ni musim Nabi ambil kesempatan semaksimal mungkin, sebab orang ramai datang. Nabi akan pergi ke setiap kabilah tu, pergi jumpa kabilah tu, ajak masuk Islam, perkenalkan dia Rasulullah, marilah beriman dengan Allah Ta'ala, ya. Kabilah kata kami tak nak beriman ya Muhammad, ya. Kami rasa selesa dah dengan apa yang ada. Yang ada dah okey dah, buat benda tukar-tukar, ya. Aku geram juga kadang-kadang. Dah okey dah, ya. Dia kata ya Muhammad, tak mungkin, ini agama ditinggal oleh atuk nenek kami, kita ikut je lah. Nabi kata kalau dah kamu tak beriman, tak apa, jangan masuk kemah kedua, pergi kabilah kedua, merayu masuk Islam. Dia kata ya Muhammad, kalau kami masuk Islam, kamu nak bagi apa? Apa kamu boleh bagi pada kami? Ni kabilah projek namanya, ya. Dia nak apa-apa pun mesti ada nilai komersial, ya. Boleh, aku boleh beriman, tapi kamu nak bagi apa? Nabi kata aku boleh janji pada kamu apa yang Allah janji pada aku. Aku sendiri tak ada janji. Mana kita boleh berjanji nak bagi? Kita pun tak ada, ya. Orang yang tidak ada tidak boleh menjanji sesuatu. Kita ni mana ada benda, ya akhi. Kita tidak memiliki apa-apa sebab kita hamba. Kita ni hamba Allah. Semua yang ada pada kita ni bukan hak kita, hak pinjam. Nyawa pinjam, tenaga ni pinjam, kereta pinjam, mata ni pinjam, isteri lagi pinjam. Ya. Sampai masa lumpuh, boleh lumpuh sebelah tangan, sebelah ni kuat, sebelah ni tak boleh gerak. Masya Allah. Tengok, pasal apa? Hak Allah, hak Allah. Okay. Boleh sebut ni rumah saya, sampai masa terbakar. Pasal apa? Bukan hak milik mutlak kita, hak majazi, hak kita sandar secara majaz, ya, bukan hakiki, ya. Kita hamba Allah, ya. Jadi nak sebutnya, bila berlaku demikian, manusia ni datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita miliki tak ada apa-apa,
Ya. Maka kata Nabi, aku boleh janji pada kamu apa yang Allah janjilah. Allah janji apa dia? Kalau kamu beriman pada Allah, Allah balas syurga. Kalau kamu tak beriman, Allah akan humban ke neraka. Itu janji Allah. Dia kata syurga tu nak juga lambat lagi, yang makan le ni. Nabi kata aku tak boleh janji. Boleh tak bagi keluarkan air-air paip dalam kebun-kebun kami? Keluarkan air di kebun kami. Nabi kata boleh. Dia kata kalau tak boleh, kami tak nak beriman. Tak apa, Nabi pergi ke kabilah yang ketiga. Nabi ajak beriman. Kabilah ni bagus sikit. Dia kata, ya Muhammad, kami tahu, kami dengar ajaran kamu. Kami tahu kamu ajar benda baik. Dan kami tahu kamu ajak kepada kebaikan. Kami tahu. Jangan minum arak, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bunuh. Ni nilai baik, kami tahu. Cuma kami tak berani beriman. Kami tak berani. Takut kena tukar. Okay. Ada faham? Takut kena ambil tindakan. Kabilah kami lemah, kabilah kami kecil, kami tak ada kekuatan, kami tak berani beriman dengan kamu. Bukan kami menolak, tapi kami tak ada kekuatan. Nabi kata apa dia? Tak apa, kalau kamu tak berani lagi tak apa. Cuma aku nak pesan satu, bila kamu dengar Islam menang nanti, marilah bersama-sama kami. Masa tu tuan-tuan, Nabi dah janji dah tu. Padahalnya masa tu tak sampai 40 orang lagi beriman di Mekah. Nabi dah beritahu, kalau kamu dengar Islam menang nanti, marilah bersama-sama dengan kami. Betul tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila Mekah jatuh tangan Islam, manusia masuk Islam berduyun-duyun. Kita ni pun tunggu masa je tuan-tuan. Betul. Bila Islam menang, siapa berani melawan Islam pada waktu itu? Tak berani. Orang nampak keadilan Islam, kebaikan Islam, kesungguhan kerja untuk Islam. Orang nampak. Bila orang nampak kebaikan, apa duduk tempat yang tak elok? Cuma kenapa sekarang tak nak mari? Sekarang tak mari lagi lah, sebab tak menang lagi. Dah kita kata dah tak mari, tak menang lah. Mari dulu baru menang. Slow. Tak apalah tuan, maknanya berapa lama Nabi SAW berlawan dengan masyarakat selama 13 tahun di Mekah. Gharib, bada'a ghariban, bermula dalam keadaan yang gharib, merayu seorang-seorang. Cuma bila dua orang laki-laki ni masuk Islam, ya, menyebabkan Islam rasa hebat, kuat, ya, iaitu bila Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Hamzah masuk Islam ni beri semangat pada Nabi SAW. Yang kedua, bila Sayyidina Umar masuk Islam. Bila Umar masuk Islam, Nabi rasa cukup kuat. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau ada orang kuat masuk Islam, bersama dengan Islam, kita rasa kuat. Kalau orang kuat, orang ada nama, orang yang ada haibah, orang yang ada kekuatan ilmu, orang yang terkenal, bila dia masuk Islam, dia bawa gelombang kebangkitan Islam. Macam Sayyidina Umar. Sampai Umar ni mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, kan kita, ajaran kita Islam ni kan agama yang betul kan? Nabi kata ya. Kan agama mereka ni agama yang salah. Betul, memang mereka salah. Ajaran kita betul, ajaran mereka salah. Kalau ajaran kita betul ya Rasulullah, kenapa kita sembahyang sembunyi-sembunyi? Kalau betul, zahirkanlah. Takut apa sebab kita ajaran betul? Ya. Kalau tuan-tuan ada tok guru duk mengajar senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, mesti tak betul. Ya. Meratik senyap-senyap, pukul 12 malam baru mengajar, semayang pakai niat, puasa pakai niat, mesti tak betul. Kalau betul, zahirkanlah. Ya. Lalu kata Nabi, bilangan kita tidak cukup kuat. Nanti kalau buat demikian, mereka akan tekan kita. Ya Rasulullah, Allah bersama kita. Kita pergi ya Rasulullah. Nabi kata baik. Lalu Sayyidina Umar bagi dua kumpulan. Ya. Hamzah bawa satu kumpulan, keluar daripada rumah masing-masing, pergi semayang depan Kaabah. Ini kali pertama semayang depan Kaabah. Sayyidina Umar bawa sebahagian lagi, berjalan. Umar dikata aku nak round depan kedai. Demonstrasi. Ya. Okey, dua kumpulan keluar.
lebih kurang 40 orang Islam keluar semayang depan Kaabah, depan pembesar Quraisy. Hebat ya, Umar ni Masya Allah ya. Kemasukan dia dalam Islam mengangkat maruah Islam ya. Dan begitu juga selepas Umar hijrah ke Madinah ya. Allahu Rabbi, siapa sangka ya akhi, orang yang satu hari pegang pedang nak bunuh Nabi, tiba-tiba jadi khalifah Rasulullah, tiba-tiba bermakam sebelah Rasulullah SAW ya. Sebab tu kita kadang-kadang orang jahat sangat ni, kadang kita sangka tiba-tiba jadi baik ya. Kadang-kadang baik jadi jahat pula, ada juga macam tu ya. Ya. Kadang-kadang orang yang jahat, oh jahat lah saya baru ni ya. Saya ada kawan masa sekolah dulu nakal, ya Allah, nakal sungguh tu tuan, sama sekolah lah ya. Kalau kipas angin ni bengkok, dia punya kerja lah tu. Kalau tingkap-tingkap ni pecah, memang kerja lah. Dia ambil lastik, dia suka lastik ni, suka, hobi. Kalau kaki kursi meja patah, dia punya kerja lah. Nakal, ya Allah. Kita mandi kolah, mandi pakai cebok, dia berendam dalam tu, dia mandi dulu, lepas tu orang lain baru mandi lepas dia. Ya Allah. Ana pisah dengan dia hampir 30 tahun, baru ni jumpa dia, tengok Masya Allah, ana peluk dia. Peluk tu ana bisik tanya, "Anta di mana sekarang ni? Anta duduk mana sekarang ni?" Dia bisik kan, "Ana jadi imam sekarang." Main kan, jadi imam masjid daerah. Imam masjid daerah, saya tak sebut daerah mana. Saya bisik telinga dia, "Nasib baik makmum tak tahu." Kalau makmum tahu muparakah habis. Dia kata zaman jahiliah, ustaz sekarang okey dah. Allahu Rabbi, Masya Allah. Kemudian kata Nabi, "Patuba wasayaudu ghariban." Islam ni akan balik dagang semula. Akan balik dagang semula. Itu tabi'i. Cuma Nabi sebut patuba lil ghuraba. Beruntunglah orang yang dagang tu. Bila Nabi sebut demikian, sahabat tanya, qalu ya Rasulullah wa mal ghuraba? Apa makna gharib tadi? Ghuraba ni apa maknanya? Qala allazina yaslihuna inda fasadin nas, rawahu Muslim. Iaitu seorang yang baik di tengah-tengah kerosakan masyarakat. Allahu Rabbi. Di tengah-tengah orang tak semayang, kita tak pernah tinggal semayang. Di tengah-tengah orang minum arak, kita tak pernah minum arak. Di tengah kawan-kawan kita berjudi, kita tak berjudi. Di tengah kawan-kawan kita terima rasuah, kita tak terima rasuah ya. Di tengah-tengah orang ramai berzina, kita tak pernah berzina. Di tengah anak-anak muda semua mabuk dadah, anak kita tak terlibat dengan dadah. Orang yang disebut Nabi, inilah orang yang baik di tengah-tengah kerosakan masyarakat dia. Masya Allah ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, orang macam ni dia lahir sentiasa ada, tak usah bimbang lah. Bagi saya, bila Donald Trump menang, saya menganggap begini je, ini kata dua kepada orang Islam, nak bersatu atau nak hancur, pilih. Nak bersatu atau nak hancur ya. Nak bersatu Sunni Syiah, kena cari jalan bersatu. Di sana ada titik persamaan ya. Kebetulan Ana banyak kali juga hadir ya, seminar. Dia ada satu majlis dipanggil Majlis Taqri' Al-Mazahib, majlis mendekatkan mazhab-mazhab ni supaya jangan tajam sangat ya. Isu yang depan kita sekarang ni bukan sangat isu mazhab ya, lebih kepada isu politik ya. Isu mazhab ada, perbezaan mazhab, percanggahan, penghinaan sahabat dan berbagai tu ada, cara semayang dan adalah perbezaan dia. Tapi yang besar yang menguasai dunia hari ni ialah bukan masalah mazhab dalam konteks fiqh ataupun, tapi lebih pada politik. Lebih pada politik ya. Kalau lebih pada politik, kena cari pendekatan politik. Tak boleh make pendekatan fiqh untuk menyelesaikan masalah politik, tak boleh selesai. Tak boleh selesai. Maka mesti cari jalan bagaimana untuk mendekatkan. Contoh, Amerika dia akan waktu dia serang negara Islam, dia tak tanya awak Sunni ke Syiah. Dia tak tanya. Di tempat yang Syiah kuat, dia akan lantik Sunni jadi ketua. Di tempat yang Sunni kuat, dia akan lantik Syiah jadi ketua ya. Iraq, dia lantik Syiah jadi ketua ya. Maknanya dia akan sentiasa akan ambil kesempatan. Pasal apa? Sebab yang penting ialah tempat itu tidak aman, akan berlaku pertembungan, dan dia menguntungkan Amerika ya. Orang tanya Donald Trump masa tu dia belum cita-cita lagi nak jadi presiden Amerika. Orang tanya dia, kenapa ISIS tidak serang Israel?
Kenapa ISIS tidak serang Amerika, kepentingan Amerika? Kenapa ISIS hanya pasang bom di balai polis, tempat orang awam? Kenapa? Apa dia kata? Anjing tidak akan gigit ekornya sendiri. Ya. Anjing tidak akan gigit ekornya sendiri. Maknanya kalau dia diasah oleh Amerika, oleh musuh Islam, tak mungkin dia serang Amerika, sebab dia diasahkan oleh Amerika. Hillary Clinton buat kenyataan sebelum dia dicalon jadi presiden, ya, bahawa semua gerakan-gerakan ekstremis ditaja dan dibiayai oleh Amerika. Kita yang wujudkannya, kita yang biayainya, kita yang melatih dia, kita yang hantar ke tengah medan, kita yang timbulkan polemik hingga akhir bertembung sama-sama dunia Islam. Sebab tu kalau tengok sejarah, waktu mujahidin lawan mujahidin lawan Rusia di Afghanistan, tengah hebat kemuncak lawan, Taliban tak ada. Taliban hanya muncul setelah mujahidin menang. Ya. Dan Taliban tidak masuk menyerang Rusia, dia masuk menyerang mujahidin. Ya. Sepatutnya Taliban serang Rusia lah. Ya. Kenapa masuk serang mujahidin? Ya. Sebagai contoh. Ya. Begitulah maknanya di belakang kita ni ada grand design, orang yang merancang, ya, menyusun. Ya. Sebab itu sesuatu itu dia tidak akan berlaku begitu je. Mesti ada benda lain, tangan-tangan besar, tangan-tangan gaib yang merancang strategi macam mana untuk menyekat kebangkitan Islam. Boleh tak Islam disekat? Tak boleh. Ya, ada orang tulis dalam Facebook kebimbangan dia bila Donald Trump menang. Ada yang dah mula rakyat Amerika Muslim, ada mula tanya, apakah saya harus keluar pada Amerika? Dan ramai pelajar mula peristial, apakah saya akan tamat belajar di Amerika? Ya, bagaimana nasib negara Islam? Orang mula bincang. Ya, sebab bila diisytiharkan, kalau dia menang, dia akan hapuskan Palestin dan tukarkan ibu negara Israel itu di Baitul Maqdis. Ya, maka kebimbangan tu adalah sebab dia presiden. Dulu tak apalah, cak ayam je. Sekarang dia cakap presiden. Ya, maka ada orang bimbang. Ya. Baik. Ialah saya nak sebut bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya Muhammad SAW pada malam Isra Mi'raj daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa. Dan Allah sebut allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekeliling dia. Maknanya bumi Palestin tu bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah jaga. Dan peristiwa itu Allah sebut linuriyahu min ayatina, kerana Allah nak zahirkan kebesaran tanda-tanda keagungan Allah. Masya-Allah. Sadimalah tuan-tuan, walaupun banyak pengkaji buat kajian, siapa yang menguasai Palestin dia akan menguasai dunia. Dulu waktu Israel, Amerika, Kristian pernah kuasai Masjid Aqsa, Palestin dikuasai dunia. Kemudian Islam datang, Islam menumbangkan dia, Islam menguasai dunia. Sekarang Yahudi kuasai Palestin dan Yahudi kuasai dunia. Maknanya siapa yang menguasai Palestin dia akan menguasai dunia. Ya, seolah begitulah, seolahnya begitu. Ya. Apakah sekarang tidak akan berlaku kebangkitan? Nah. Ya, innal Islamu dairah. Islam ni dia berputar. Dia berputar. Dia naik, dia turun, sampai dia akan naik balik. Dia akan naik balik. Ya. Cuma Nabi pesan pada kita, paduru mal Islam hai sudar. Hendaklah kamu berputar. Ya. Kita ni kena bersama-sama putaran Islam tu. Maksudnya, waktu Islam naik kita bersama Islam, waktu Islam turun pun bersama Islam, waktu orang hina pun kena bersama Islam. Jangan waktu naik nak bersama, bila turun keluar jemaah. Jangan. Ya. Jangan. Bersama-sama dengan Islam, waktu senang atau waktu susah. Ya. Sebab tabi'i Islam ni dia tidak akan dapat dikalahkan oleh musuh. Ya. Musuh hanya boleh mengalahkan seketika di waktu mana kita cuai, kita leka, kita lalai. Ya. Bila kita cuai dengan Islam, pemimpin tak peduli perintah Allah, rakyat hidup berpoya-poya, maksiat berleluasa dan negara, kerajaan gagal menjadi kerajaan baik, pemimpin jadi paling jahat di kalangan manusia, Allah akan tukar. Allah tukar. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Ya, kalau kamu berpaling tinggal ajaran Islam, Allah ganti kaum lain, kata Allah. Allah akan ganti.
Berapa banyak kali Allah ganti. Ya. Dulu bangsa Arab jadi khalifah, Allah ganti bangsa Turki jadi khalifah. Ya. Bangsa Mongol masuk menyerang Islam, akhirnya menjajah umat Islam, hancur Iraq. Ribuan kitab-kitab yang besar-besar musnah semua. Sungai Dajlah, Sungai Furat tu hitam dengan air daripada kitab yang dia longgok buat jambatan tentera masuk menyerang. Bila Mongol menguasai, hancur Islam. Tapi siapa sangka akhirnya penjajah yang mari jajah orang Islam, dia masuk Islam, dia beriman dengan Allah Ta'ala dan dia jadi khalifah. Siapa sangka? Bangsa yang zalim lah, kejam lah dalam sejarah tentu sekalian. Ya. Dan dia menguasai, dia masuk. Sampai masa itu, mana kawasan yang tentera Mongol masuk, Tartar masuk, orang Islam tak berani lawan. Jahatnya dia. Ya, jahat. Ya, cuma Mongol ni dia mari Malaysia je, baru Malaysia kuat pada dia, itu je. Yang lain semua tak apa ni. Dia mari Malaysia jumpa nahas lah. Jadi oleh kerana itu kata Sufyan bin Abdullah, qala Sufyan bin Abdullah, qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahdan ghairu. Ya Rasulullah, beritahu padaku tentang Islam yang aku tak payah tanya orang lain. Ya. Aku nak pegang apa yang kamu beritahu. Apa kata Nabi? Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah saya beriman dengan Allah dan istiqamah di atas iman ini. Walaupun berlaku ribut petir pun istiqamah di atas kalimah Islam ini. Ya. Lalu kata Nabi, ihfazillah tajidhu amamaka, ta'raf ila Allah fil raha, ya'rifuka fi shiddah, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, wa anna al-faraja ma'al karabi, wa anna ma'al usri yusra. Rawi Tirmizi. Lalu kata Nabi, peliharalah perintah dan larangan Allah. Jaga sama ada perintah yang jadi wajib atau larangan yang jadi haram. Jaga perintah Allah. Nescaya kamu akan dapati kamu sentiasa merasai kehadiran Allah Ta'ala dalam jiwa kita. Ya. Bila kita jaga hak Allah ni, bata-bata Allah kata haram, tinggallah. Hingga ada ulama sebut, dia kata kalaulah manusia boleh jaga peraturan Allah sebagaimana dijaga peraturan manusia, nescaya baiklah manusia tu. Ya. Kalau kita boleh jaga larangan Allah macam kita takut larangan manusia, dia kata dah memadai dah. Macam kita bawa kereta pukul 3 pagi sampai traffic light, tapi light merah, berhenti tak? Berhenti, tunggu. Padahal yang tak tidur dua je, kita dengan traffic light je. Ya, tunggu. Kalau manusia takut perintah Allah macam tu, Allahu Rabbi. Ya. Sama juga Allah sebut dalam hadis kursi. Ya. Wahai manusia, bila Allah panggil kamu, kamu tak peduli. Bila orang panggil kamu, kamu bergegas datang. Bila aku yang larang, kamu tak peduli larang aku. Bila aku yang suruh, kamu. Bila manusia larang, kamu jaga sungguh-sungguh. Ya, kita lah ya akhi. Ya, kadang-kadang pagi-pagi bekerja ke pejabat, takut punch card lewat, takut merah punch card je. Semayang subuh lewat. Ya, semayang lewat. Ya. Bila perintah manusia panggil, titah tuanku datang menghadap segera. Pukul berapa? Pukul 10, 8.30 sampai dah. Ya, sampai dah. Ya, nak terima PJK je. Ya. Ya. Rehearsal datang 3 kali datang rehearsal tu. Ya. Ucap, pakcik jalan sini, nampak tanda tu berhenti. Jalan 2 langkah, berhenti. Akad sembah gini. Ucap, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, harap diampun. Ulang. Pakcik kata, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Beribu-ribu, ribu. Bukan ratus, bukan juta, ribu je. Duk ngapa tuan-tuan? Apa? Duk tengah semayang, ampun tuanku. Ni
berlaku di istana. Ya. Mari ampun tuanku. Dia tegur dia, ustaz, ampun tuanku, pati ampun tuanku. Takutnya perintah manusia, Allah Rabbi. Kata Nabi, ihfazillah tajidhu amamaka. Ihfazillah, jaga hak Allah. Hak Allah ni dua, hak yang Allah suruh, hak Allah larang. Tajidhu amamaka, kamu akan dapati Allah sentiasa pelihara kamu. Ya. Ta'araf ila Allah fir raha. Ya. Ya'rifuka fi syiddah. Ya. Kata Nabi SAW, kenali Allah, ingat pada Allah waktu kamu senang. Nasaya Allah ingat pada kamu bila waktu kamu susah. Bila senang ingat pada Allah, jangan terbalik. Kita ni bila susah ingat pada Allah. Ya. Kata kawan saya, nak tengok orang sihat, pergi pasar malam. Nak tengok orang sakit, pergi hospital. Nak tengok orang jahat, pergi penjara. Nak tengok orang mengantuk, mari masjid hari Jumaat. Kadang-kadang betul juga. Dia kata kita pergi hospital, berzikir semua, ya Allah, Allah, Allah. Ingat pada Allah waktu sihat, bukan waktu sakit. Bila kita ingat pada waktu kita sihat, Allah ingat pada kita bila kita sakit. Ya. Ingat pada Allah waktu kita senang, barulah Allah ingat kita bila kita susah. Jangan terbalik. Satu kajian dibuat, sejauh mana benarnya hadis Nabi SAW. Nabi kata, kadatil fakri an yakuna kufra. Hampir-hampir orang fakir jadi kafir. Hampir-hampir. Orang fakir sangat ni, sesak sangat hidup dia, hampir-hampir jadi kafir dia. Betul? Dia dan sesak sangat ni tuan-tuan, dia boleh bunuh diri, dia boleh mencuri, dia boleh menipu, dia boleh macam-macam lah. Dia terdesak sangat. Dia boleh jual agama, boleh masuk agama lain, asal dapat duit. Anda baca satu artikel di Indonesia tu, Masya Allah, ya, miskin sangat keluarga ni, sampai dapur dia, periuk dia bocor pun tak ada duit nak beli periuk lain. Akhir panggil orang tampar sumbi ni. Sumbi dulu kan ada kan, ya, masa kita kecil dulu ada beli 30 sen satu tampar periuk. Pak itu kan tampar siap tampar, minta upah, tak ada duit. Pak boleh tunggu petang sikit tak, nanti saya cari duitnya. Tunggulah kawan tu, tunggu sampai petang, mana duitnya? Tak dapat lagi. Tunggu sekejap sampai petang. Akhir kawan tu mengamuk, dia pagi lagi duk tunggu duit, bukan banyak pun, berapa sen sangat tuan-tuan, upah tu sikit je. Akhir tu orang kata dia, boleh tak upahnya kamu tidur macam dengan anak gadis saya, upahnya kamu tidur dengan anak perempuan saya. Kata tukar tampal, ya bisa, memang kerja saya menampal. Ya. Tidur dengan anak perempuan dia malam tu, pagi besok bersiul keluar rumah, beres, ditanggung beres. Serah anak perempuan sebab tak mampu nak bayar. Betul? Ya. Miskin sangat tak boleh. Ya. Dan banyak kisah-kisah orang miskin sampai dia boleh buat apa saja, dia terdesak. Ya. Faham macam mana? Satu kajian dibuat sejauh mana betulnya hadis ni terhadap hubungan antara kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dengan hubungan dengan Allah Ta'ala. Itu dia cuba relatekan. Ya. Dia buat kajian terhadap jemaah mari masjid. Ya. Dia bagikan 3 peringkat. Satu golongan kaya, yang kedua persederhana, yang ketiga miskin. Hasil kajian dia mendapati betul orang miskin paling kurang mari masjid. Orang sangat miskin, sangat susah, tak ramai mari masjid tuan-tuan. Ya, tak ramai. Ya, tak ramai. Yang ramai masjid ni orang sederhana, tak kaya sangat, tidak miskin sangat. Ni ramai. Orang kaya mari juga, tapi bila hantar borang tender, bila dia ada perlu dengan Allah, dia mari sembahyang hajat. Tu imam sembahyang hajat 12 rakaat. Pasal apa? Minta projek tali air, ya, cat jalan, ya. Ya Allah dapat, ya Allah, ya Allah dapat, ya Allah. Ustaz, kalau dapat insya-Allah saya bagi derma ke masjid ni. Dapat je, raib huyuk. Ya. Ni bukan orang tanah putih, tanah hitam. Ya. Dia berhajat pada Allah. Nabi kata, ingat pada Allah waktu kita susah, Allah ingat pada kita waktu senang. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak.
ketahuilah sesuatu yang ditakdir oleh Allah tak kena pada kamu, memang tak akan kena pada kamu. Ya akhi, waktu kita lahir ke dunia, Allah tiupkan roh, Allah tetapkan dah rezeki, jodoh, semua Allah detail. Ya, cuma Allah simpan sebagai khazanah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Allah tak beritahu kita. Lalu Allah bekalkan pada kita akal, Allah bagi pada kita wahyu, Allah bekal pada kita iradah, kekuatan, ya, Allah bekalkan semua keperluan, lalu kita buat kerja dengan panduan Allah taala. Ya, semua yang berlaku ni sebenarnya telah dicatat di Lauh Mahfuz. Ya, cuma Allah rahsiakan. Macam pilihan ke-14 ni, dah ada keputusan di Lauh Mahfuz. Dah ada dah. Betul tak? Semua dah ada. Siapa yang akan pergi Putrajaya, siapa yang akan balik ke Pekan, semua ada dah. Siapa yang naik, siapa yang turun, semua dah ada. Sebab tu orang beriman dia tahu hak limit dia. Apa hak limit kita? Usaha, ikhtiar, doa, tawakal. Habis hak kita. 4. Dalam 4 tu pun hak kita. Usaha dengan tenaga, ikhtiar dengan akal fikiran kita, kemudian doa. Doa ni pun hak kita minta je. Hak kita minta terpulang pada Allah, nak bagi tak bagi. Cuma Allah ni dia malu. Bila hamba dia minta, dia akan terima. Semua doa hamba dia tak pernah tolak. Allah Ta'ala malu nak menolak permintaan hamba dia. Ya, semua doa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima bukan dapat, jangan salah faham. Ya, terima lain, dapat lain. Macam kita hantar borang nak masuk universiti, duduk jap seminggu, UPU jawab permohonan tuan diterima, boleh masuk tak? Tak boleh masuk lagi, borang baru terima. Kita minta doa, ya Allah kayalah aku, ya Allah kaya aku, ya Allah, ya Allah dapatlah aku kahwin 2, contohlah. Doa. Tapi Allah tengok pak mak yang minta doa kahwin 2, lelah ada, darah tinggi ada, kecil manis ada, sempuk ada, sengguguk pun ada. Kalau Tuhan bagilah yang diminta, mampu pak mak ni tuan-tuan. Allah Rabbi. InsyaAllah kita ni. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala kadang-kadang kita minta A, dia bagi A. Dia bagi apa yang kita minta. Sebab ada orang minta kaya, dengan kaya dia tak rosak. Dia jadi orang bertakwa pada Allah, tambah bertakwa pada Allah. Lagi kaya lagi takut pada Allah, lagi kaya lagi takut pada Allah. Maka orang macam ni kalau Tuhan bagi kaya pun tidak merosakkan dia. Ya. Kadang-kadang Allah tak bagi yang kita minta, Allah ganti yang lain. Allah ganti yang kita tak minta, tapi benda tu penting, kita tak minta, tapi Allah ganti. Kadang-kadang Allah tak ganti dunia, doa kita Allah simpan sebagai pahala mengangkat darjat di akhirat. Maksudnya doa tak pernah Allah sia-siakan. Ya, doa mukmin Allah tak pernah sia-siakan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya, Allah Taala kata bila hamba-Ku tanya di manakah Allah, jawablah Allah dekat dengan dia. Allah hampir dengan kita. Ya, Allah sangat dekat. Anak saya tanya, kalau dekat kenapa tak nampak? Ya, kerana mata kita, mata yang Allah Taala cipta untuk tidak melihat dia. Ya. Bila benda besar, ialah budak-budak tanya, kita kena jawab cara logik kan. Ya. Saya kata, saya letak tangan ni kat mata dia. Buka mata, nampak tak tangan apa? Tak nampak. Kan yang besar tu tak nampak. Sebenarnya kalau tengok, bila manusia rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pelihara dia. Allah elak benda tak baik. Sebab tu kita kena doa hak kita minta. Ya, masa depan kita tak tahu. Ya Allah, kamu atur yang terbaik bagiku, masa depanku, agamaku, hidupku, kematiku. Minta Allah atur. Sebab kita tak tahu. Ilmu kita sikit. Ya. Ilmu kita. Balik dinding ni pun tak tahu dah. Lepas ni apa berlaku tak tahu dah. Lepas ni ada makan? Tak ada. Tak saja tanya. Ya, tempat lain tak ada juga. Lepas ni pun kita tak tahu apa berlaku. Lepas ni dalam kepala kita balik, ya, balik rumah makan nasi. Lepas tu tidur. Besok bangun pagi gitulah. Tapi tuan-tuan belum tentu. Saya ingat lagi waktu saya mengajar kuliah di Masjid Tanjung Api satu masa dulu. Ada seorang sahabat anak, mungkin tuan-tuan ingat Pak Awang almarhum, arwah Pak Awang. Dia suka bergurau.
Lepas kuliah maghrib ni semayang isyak. Lepas isyak tu salam lah, salam. Dia suka bergurau. Setiap kali bergurau dia cocok kawan tu, cocok kawan, sama-sama tua lah. Nak cucuk rumah, tanpa ada rumah tak berani. Jadi gurang kawan-kawan sama-sama sebaya lah, sama-sama tua ni. Ya, dia suka bergurau. Ya. Habis tu balik lah. Saya pergi sembahyang subuh. Orang beritahu, Ustaz, Pak Awam meninggal. Saya kata, bila meninggal? Malam tadi dia. Dia kata, malam tadi ada lagi, tak meninggal lagi. Ya. Saya kata, dalam meninggal bila? Dia kata, lepas balik kuliah, duduk pukul 9, dia makan nasi. Tengah duduk makan nasi tu, semput, lelah, jatuh, meninggal. Dia kata, Masya Allah, mudahnya. Dululah, malam ni saya tak tahu dah siapa. Ya. Malam ni tahu. Tapi tidaklah setiap kali saya kuliah ada orang mati, tak ada. Jangan aku jadi Israel pula. Wa ma asabaka lam yakum liyukhti'aka. Apa yang menipu kamu tak ada tangan boleh mengelakkan. Apa yang Allah takdir kena pada kita, tak ada siapa boleh menolak apa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi orang beriman dengan apa yang Allah tentu. Kita hanya mampu usaha ikhtiar doa hak kita. Ya. Kadang-kadang ada yang kita nak tak berjaya. Sebab tu perbuatan manusia ni dibagi oleh para ulama dua jenis. Satu perbuatan ikhtiariyah, satu lagi perbuatan ittirariyah. Ikhtiariyah ialah perbuatan yang kita atas usaha kita. Usaha. Satu lagi perbuatan di luar kawalan kita. Umpama mimpi bukan kehendak kita. Accident bukan kehendak kita. Kemalangan, anak pergi ke Rompin, ke Mersing. Ya. Paling tragis anak tengok kemalangan, kancil langgar berdoza. Bukan berdoza ni, stemrol. Kancil langgar stemrol. Driver stemrol tengok kancil tu tak percaya langsung dia. Kancil pula menyesal langgar stemrol. Apa kejenis langgar stemrol? Tapi kemalangan. Ya. Sebab tu Nabi ambil salam pesan pada kita kan, bila anak kamu terlanggar tempayan hingga pecah dan seumpamanya, jangan kamu merdik ke dia, kerana setiap benda tu ada ajal dia. Bila sampai ajal, pecahlah dia. Cuma Allah buat sebab je. Ya, sebab je. Ya. Saya ingat lagi satu peristiwa berlaku di Jerantut. Ya, keluar dalam akhbar pun, cerita lama lah, tapi keluar dalam akhbar. Ya, cerita yang cerita tu cerita biasa je. Asalnya suami dia ajak isteri pergi shopping, window shopping ni bukan niat nak beli pun. Ya, tengok-tengok hari Minggu berjalan, masuk Emporium pusing, tengok tu tengok ni berjalan sampai pinggan mangkuk. Isteri dia minat pinggan tu, set pinggan tu, bunga baru, model baru. Orang perempuan ni pinggan pun dia tahu model lama, model baru. Kita tak peduli tuan-tuan. Kita orang lelaki ni bukan penting sangat pinggan, yang kita penting yang dalam pinggan tu je. Tapi orang perempuan ni dia nak beli. Suami tak nak beli. Baru kahwin, anak seorang baru. Ya. Kata isteri, belilah bang, belilah. Suami kata, beli apa? Kita duduk berdua je, pinggan rumah banyak lagi. Ya. Akhirnya isteri merajuk masa muka, cakap tak nak. Balik. Oh, sudah. Balik. Masuk kereta mengamuk lagi. Sampai rumah lagi mengamuk. Sampai rumah dia ungkit balik. Dulu tahun lepas minta beg tangan tak dapat juga. Oh, ingat tuan-tuan. Orang perempuan jangan main. Dia rekod balik tu. 2 tahun lepas minta kasut tak dapat juga. Ni minta pinggan tak dapat juga. Ai. Ingat semua. Tuan-tuan, sampai mereka berkelahi, bergaduh besar, sampai ugut nak bunuh diri. Yelah, kita suami malah lah yang sangat, tak apalah, senyaplah. Masuk waktu asar, start kereta pergi sembahyang asar. Balik-balik masjid, isteri menggelupur, nyetelan racun tikus setengah botol, tuan-tuan. Ni orang perempuan. Sebab tu kalau orang perempuan minta pinggan, beli je. Jangan banyak cakap. Saya kat isteri minta pinggan, berapa nak? 10. Ambil 20. Kan? Tapi bukan silap isteri lah. Tuan-tuan kalau bawa isteri, tuan-tuan kena tahu stesen orang perempuan di Emporium tu mana stesen dia. Jangan pergi nahas. Ni pinggan mangkuk, ni stesen dia ni. Kain batik, kain plek, kain. Oh, ni stesen dia. Beg-beg tangan, kasut-kasut. Ni stesen orang perempuan. Kalau tuan-tuan bawa isteri, gimana? Pergi bahagian sport rim, bahagian itu selamat insya-Allah. Tak ada setengah jam balik. Wa'lam anna an-nasra ma'as
Anna nasra ma'as sabri, ketahuilah kata Nabi, pertolongan Allah datang bersama sabar. Ya. Sabar ni yang payah ni. Pertolongan Allah bersama sabar. Kadang-kadang ya akhi, Allah Ta'ala mendahulukan sabar daripada taqwa. Sabar dulu daripada taqwa. Ya. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Ittaqullah tu duk nombor 4. Yang pertama sabar, yang kedua sabar dalam, sabar luar. 2 kali Allah ulang. Ya. Ada masanya Allah Ta'ala dulukan semayang daripada sabar daripada semayang. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sabar dulu baru semayang. Hebat sabar ni tuan-tuan. Ya. Kadang-kadang ada satu buku saya pun tengah baca ni, Tipping Point, tajuk buku tu ditulis oleh Mak Saleh. Buku ni dia menceritakan bagaimana setiap benda tu ada puncak dia, ada titik puncak dia. Kemarahan manusia ada titik puncak dia. Ya, kehebatan seorang manusia ada titik puncaknya. Kita nak marah, naik. Kalau kita sabar masa tu, selamat. Kalau tak sabar masa tu, punah. Orang nak bunuh diri macam tu, dia naik, dia syaitan duk itu dia. Bila dia terjun je, syaitan lari. Masa tak ada buat apa dah. Dia kemuncak tu. Dan dia kata, kadang-kadang kemuncak ini dia akan mencetuskan satu fenomena. Bila sampai kemuncak tu, dia ada satu fenomena. Fenomena ini yang penting. Dia buku ni mengkaji macam mana kita nak bina fenomena tu. Contohnya bila kita tengok orang menguap, kenapa kita pun rasa nak menguap? Dia berjangkit penyakit menguap ni rupanya. Ya. Umpamanya, bila tengok kawan tu nak kencing, kita pun tak pasal-pasal nak kencing kan? Kenapa? Ya. Kita beritahu anak kita, ni naik kereta ni, siapa nak kencing, siapa nak kencing dulu. Tak ada, naik kereta. Jalan setengah jam, abah nak kencing. La ilaha illallah. Tadi tak nak kencing, tadi tak rasa kata dia. Ya. Jadi sabar ni, sabar waktu ditipu musibah, sabar waktu taat, dan sabar terhadap maksiat. 3. Sabar waktu ditipu musibah. Nabi lalu atas kubur, ada seorang perempuan tengah meratap, tengah menasi anak dia, kematian anak dia. Nabi kata, sabarlah pakcik, sabarlah. Di pusing belakang dah tak kena kau, dah tak kena pada kamu. Ya. Nabi pun pergi. Sahabat ikut belakang Nabi terkejut. Makcik kenal tak siapa tu? Entah. Makcik tak kenal. Yalah TV3 tak ada masa tu. Tak kenal Rasulullah. Ramai sahabat tak perasan Rasulullah, tak perasan khalifah pun ramai. Sahabat kata, ya makcik, itulah Rasulullah. Dengar Nabi, Masya Allah, dia, ya Rasulullah, maafkan Rasulullah. Nabi kata, aku suruh sabar ni waktu ni lah. Waktu kita ditipu musibah, masa itulah nak sabar. Kadang dia dengar kuliah ni kan, ni kalau tak sabar ni balik ni. Ya, tuan-tuan, kalau kita tengok orang main bola, yang seronok sekali bila masuk gol kan. Sama juga kita tengok orang bertinju. Seronok sekali bila tumbuk tumbang. Bagus syok. Bertumbuk tak tumbang-tumbang. 127 round luar gelanggang macam Piramli. Tak pakai. Kan? Tuan-tuan tengok orang lemah motor, pusing. Yang seronok bila terbalik tu. Kan? Terbalik tu lah tipping point dia. Terbalik tu. Orang lemah kereta terbabah, bam melanggar, tercampak keluar. Tu. Ceramah bila ustaz kata sekianlah ceramah saya. Tu kemuncak dia. Dia nunggu bila. Isteri duk hantar mesej ni. Bang, lambat lagi ke habis? Dia pun jawab, tak tahulah ustaz ni gaya-gaya macam tak nak habis je. Tunggulah sekejap. Duduk kejap lagi 5 minit hantar pula. Bang, lambat lagi ke bang? Perut dah lapar ni. Sabarlah sekejap. Nampak ustaz ni macam nak landing dah. Duduk 5 minit lagi. Dah habis ke belum? Tak tahulah ustaz, dah 3 kali dia kata sekianlah, tapi tak berhenti-berhenti lagi. Akhir isteri kata, masuklah syurga awak seorang. Tu mengamuk tuan-tuan. Akhirnya saya nak sebut hadis ni. Wa annal faraja ma'al qarabi wa anna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama susah kita ni ada kesenangan. Kesenangan menanti kita insya-Allah. Susah sikitlah untuk taat perintah Allah. Sabar sekejap dalam mentaati. Bukan lama pun. Saya tengok muka tuan-tuan ni tak lama lah dah. 50 tahun, 60 tahun sekejap je. Ya, sekejap sangat. Sehari akhirat 1000 tahun dunia. Siapa-siapa hidup 1000 tahun di dunia, makna sehari di akhirat. Ada 1000 tahun? Tak ada. Siapa-siapa hidup 50 tahun dunia, makna separuh hari akhirat. Ada? Tak ada. Purata umat Muhammad 60-70.
Ya. Yang kedua, penutup kedua ialah tubuh kita mati tak apa, yang penting jangan pahala kita mati. InsyaAllah orang mukmin pahala tak mati. Itu janji Allah Ta'ala. Ya, Allah sebut dalam Quran, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun dia, pahala dia ghairu mamnun, tak putus-putus. Orang mukmin tak putus pahala, ya akhi. Ya, ada hadis Nabi kata bila seorang nak dah mati, putus dengan dunia, mereka tiga tak putus: sedekah jariah, doa soleh, sebagainya. Tapi ya akhi, berapa ramai orang beribadah pada Allah, dia dah mati berpuluh-puluh tahun, pahala dia tak mati-mati. Imam Ghazali berapa ratus tahun mati. Kita Ihya Ulumuddin berapa juta orang baca, berapa ribu masjid mengajar. Ni masjid kita ni, masjid kita ni, ya, ada harta orang wakaf, dia wakaf mati lama dah, pahala dia tak putus-putus. Ya. Kita bagi tanah kita, orang buat jalan, pahala kita tak putus-putus, kita mati. Ya. Saya kebetulan buat rumah sikit, buat pagar, adalah satu tiang telekom duduk dalam pagar rumah saya tu, tiang telefon. Satu hari riuh depan rumah, saya tengok pegawai telekom lah mari. Saya tanya, mari apa hal ni? Dah ustaz, kami cadang nak alih tiang ni dalam pagar tanah ustaz ni, nak alih keluar. Saya kata, tak payah alih lah, biar situ lah. Takut menyusahkan ustaz. Kata, susah apa, tak payah berbaja. Bukan kena berbaja, kena serai, tak payah, dia tak akan apa pun, biar situ lah. Saya duk fikir tuan, Tuhan nak bagi pahala free kita, rugilah kalau kita alih. Biarlah duduk situ. Lainlah kalau di tengah-tengah malam mengaung, kan? Tengah malam tu bahaya, pindahlah. Ni senyap je tak apa, biarlah dia. Ya. Ada orang berkira sangat siapa nak lalu depan rumah dia pun tak boleh. La ilaha illallah. Ya. Kalau Tuhan nak bagi pahala pada kita, jangan tolak peluang tu sekalian. Jangan tolak. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita buat sikit je, rupanya sikit itulah jadi kesan lama berpanjangan. Kita tak tahu. Ya, masya-Allah, mudah-mudahanlah doa pada Allah Taala, ya, mudah-mudahan fenomena yang berlaku di dunia Islam hari ini sebenarnya ialah mendekatkan kita untuk hampir pada titik pertemuan. Dan cukup yakin titik itu sangat hampir. Titik pertemuan Sunni dengan Syiah ialah kemunculan Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi. Orang Sunni mengaku Imam Mahdi akan bangkit. Orang Syiah juga mengaku Imam Mahdi akan bangkit. Bila Mahdi bangkit, dia akan membetulkan penyelewengan Syiah, membetulkan salah Syiah. Dan insya-Allah dia akan ada penyatuan. Bahkan penyatuan Islam dengan Kristian. Di sana ada titik pertemuan, iaitu kemunculan Nabi Isa AS. Bila Isa AS dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis, orang Islam tunggu kedatangan Nabi Isa, orang Kristian juga tunggu kedatangan Nabi Isa AS. Dan hadis menyebut bila Nabi Isa muncul, Nabi Isa akan memecahkan semua salib-salib, membunuh babi-babi. Makna apa dia? Membetulkan kesyirikan agama, kesyirikan orang Kristian, balik dia kepada tauhid, beriman dengan Allah Ta'ala. Lepas itu dunia akan aman seaman-amannya. Apa maknanya? Kerana tidak ada lagi pertembungan. Ya, tapi tak usah tunggu dia. Jangan tu, pakcik kenapa tak sembahyang? Tunggu Imam Mahdi. Itu panggil orang Syiah. Orang Syiah main Jumaat pun tak, sembahyang Jumaat tak. Kenapa? Melainkan arah imam ataupun muncul Imam Mahdi. Ya. Ni ada orang kita kata, ustaz, Imam Mahdi ada dah ustaz. Ada dah. Saya tanya, kat mana? Kat Sumatera. Kata je bohong. Kalau Imam Mahdi ada masa ni, wajib bagi dia keluar. Duk sembunyi buat benda. Ya, dunia dah rosak dah. Kenapa tak keluar? Belum masa. Apa bila masa? Kenapa dia tak ada lagi? Dia tak, belum masa buat masa lagi. Maka tanggungjawab kita buat, teruskan gerak kerja Islam, ajak masyarakat pada Islam, sedarkan masyarakat. Sebab anda tak fikir cara lain. Negara kita, bahkan dunia, hanya boleh selamat dengan Islam. Ya, tanpa Islam tak mungkin boleh selamat. Tak mungkin. Ya, sebab Allah turun Islam untuk bawa misi penyelamat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. InsyaAllah, mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala pertemuan kita malam ni, yang panjang umur semula pada masa akan datang insya-Allah. Dan kita doa mudah kita sentiasa dalam golongan ghuraba tadi, ya. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa zakkirna minhu ma nasina. Rabbana tabayyana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.